صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari 18 Ramadan ini. Sedar tak sedar kita hari ini sudah 18 Ramadan. Dan saya kena ganti kuliah orang. Yang mengganti pun suara tak ada. Jadi tuan-tuan semua, tak apalah, sementara tunggu cerah balik lah. Saya pernah balik tak. Jadi dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan mula-mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب. Itulah satu kitab, yakni Al-Quranul Karim. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka mensedekahkan. Sampai ayat 3. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, semalam kita menyambut hari nuzul Quran. Nuzul bahasa Arab, bahasa Melayu artinya turun, memperingatkan peristiwa pertama kalinya Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 17 hari bulan Ramadan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Kerana seperti yang kita maklumi, Al-Quran ini melalui berbagai-bagai proses penurunan. Pertama kali Al-Quran diturunkan daripada Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia. Di langit dunia itu nama dia Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Tuan-tuan hafal, Baitul Izzah, bukan Nurul Izzah. Baitul Izzah itu berada di langit dunia. Turunnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan semua akan jumpa dalam Quran Allah Ta'ala guna anzala, turun, nazzala, turun. Inna anzalna, kami turunkan juga. Inna nahnu nazzalna, kami, sesungguhnya kami turunkan. Anzala dengan nazzala, dua-dua makna turun, tapi bahasa Arab dia lain. Kalau anzala maknanya turun sekaligus, semua sekali. Allah Ta'ala bawa turun Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dengan guna kalimah inna anzalna, kami turunkan sekaligus ke Baitul Izzah.
Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau wahai Muhammad secara nazzala, beransur-ansur. Itu beza kalimah nazzala dengan anzala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bawa turun ke Baitul Izzah. Yang turun ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita tak tahu bila. Tetapi antara banyak-banyak malamnya, malam Jumaat semalam, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalaulah malam 17 Ramadan itu kena pada malam Jumaat, maka diharapkan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam Jumaat tadi. Jadi kalau malam Jumaat tadi beramal kena malam Lailatul Qadar, insya-Allah dapat. Kalau malam Jumaat malam tadi tidur, dapat jugalah, dapat tidur 1000 bulan. Pasal Imam Ahmad bin Hanbal dia kata Lailatul Qadar ni sepanjang bulan Ramadan. Bukannya berada di 10 terakhir saja. Dia berada di semua hari-hari di bulan Ramadan. Maka kata dia 17 kalau jatuh hari Jumaat, maka malam Jumaat itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam tu kebetulan saya tazkirah di Masjid Kelanggit. Dan saya pesan di sana supaya beramal sikit malam tu. Dalam keadaan suara pun macam ni jugalah. Suara pun tak keluar. Hari ni pun masih tak keluar lagi. Bila nak keluar tak tahulah. Jadi tuan-tuan semua, diturunkan malam Lailatul Qadar tu kita tak tahu bila. Cuma yang turun kepada mula-mula kepada Nabi Muhammad khilaf. Banyak ulama kata turunnya pada malam 17 Ramadan. Ada yang kata macam-macam lah. Tapi ada sebahagian besar kata 17 Ramadan. Itulah yang kita sambut. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diturunkan mula-mula sekali. Itu kita tahu dah. Kemudian Al-Quran ini turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lamanya di Mekah nak baiki akidah, kemudian 10 tahun di Madinah. Sehinggalah Nabi SAW wafat, Al-Quran ni belum lagi dibukukan sebegini. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun belum dibukukan juga lagi. Di zaman Sayyidina Umar pun belum dibukukan, cuma dikumpulkan, tidak rasmi. Cuma yang betul-betul dibukukan di zaman Sayyidina Uthman. Sebab itu Al-Quran yang tulisan baru ni kita panggil Al-Quran Resam Uthmani. Resam Uthmani itu maksud dia resam tulisan. Uthmani, Uthman lah, Sayyidina Uthman. Tulisan yang berasal di zaman Sayyidina Uthman. Inilah tulisan yang ditulis di zaman Sayyidina Uthman. Yang Quran Majid itu tulisan bukan zaman Sayyidina Uthman. Tulisan yang baru. Dia tulis mengikut baca, bukan tulis mengikut kaedah Sayyidina Uthman. Sebab itu Kementerian Dalam Negeri haramkan Quran Majid sekarang dicetak. Tak ada dah. Semuanya tulisan Resam Uthmani ini. Jadi bila kita sebut tentang penurunan Al-Quran, kita akan teringat kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Orang yang banyak berjasa kepada kita, orang yang banyak berjasa membukukan Al-Quran sampai kita boleh baca Al-Quran macam gini. Ini jasa Sayyidina Uthman. Tuan-tuan kenal tak siapa Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali dia jadi menantu Nabi, 2 kali. Mati Ruqyah, kahwin dengan Ummul Kalsum. 2 kali. Tuan-tuan semua, orang Melayu panggil saling tikar. Betul ke? Kau saling kapek. Mana ada pakai tikar dah sekarang, kapek lah kot. Tuan-tuan semua, hebat Sayyidina Uthman ni, Nabi kahwinkan 2 kali anak dia. Tuan-tuan semua,
Kalau tuan-tuan jadi menantu seorang manusia 2 kali, hebatlah tuan-tuan semua. Isteri tuan-tuan mati, pak mentua kata, alah, kahwin dengan adik lah, kahwin. Oh, itu memang menantu. Orang kata panggil berjuruh. Pasal apa? Pasal mana manusia nak kahwinkan suruh 2 kali, 2 kali. Kata Nabi, kalau ada anak ketiga, aku bagi kat Sayyidina Osman lagi. Hebat Sayyidina Osman. Kemudian satu hari Sayyidina Rasulullah SAW tengah duduk bersembang dengan sahabat-sahabat. Tengah-tengah bersembang, Rasulullah ni pun dia manusia juga. Bukan kata dia malaikat, tak bersembang. Tengah-tengah duduk bersembang, syok bersembang ni sampai terselak paha dia sikit. Maka bila terselak paha dia tu, masuk Sayyidina Osman. Bila masuk Sayyidina Osman, dia tutup paha dia. Yang lain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia tak tutup. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah bila orang lain masuk kau tak tutup, tapi Osman masuk kau tutup? Kata Rasulullah, orang yang malaikat pun malu kepada dia, mana mungkin aku tak malu? Tentu semua Sayyidina Osman ni malaikat pun malu kepada dia. Kenapa? Kerana Sayyidina Osman ni orang yang pemalu. Jadi malaikat pemalu. Mana bukti Sayyidina Osman pemalu? Tuan-tuan semua, Sayyidina Osman ni di masa jahiliyah, masa Islam, dia tak pernah pakai seluar. Itu Sayyidina Osman. Zaman jahiliyah pun tak pernah pakai seluar, zaman Islam pun dia tak pernah pakai seluar. Dia pakai kain je kat dalam jubah. Tetapi pada hari dia nak dibunuh, rumah dia dikepung. Penceroboh nak bunuh. Dia tahu dah hari ni dia akan mati. Dia pakai seluar, ikat ketat-ketat seluar dia. Pasal apa dia ikat seluar dia? Dia bimbang ketika dia akan dibunuh, aurat dia akan terbuka. Tuan-tuan semua, Sayyidina Osman, dia bimbang ketika dia dibunuh menggelepar ni, tuan-tuan semua. Orang tikam dia takut terselak kain dia, nampak anu dia, kemaluan dia. Maka dia pakai seluar. Sayyidina Osman mati pun kira aurat lagi. Kita segar bugar tak kira aurat. Oh, sakit sikit. Sakit apa? Naik bisul, dah telanjang bogel. Naik bisul telanjang bogel, tuan-tuan semua. Tak munasabah langsung. Sayyidina Osman nak mati tutup aurat kuat-kuat semua. Sebab tu tuan-tuan kena jaga dengan benda ini. Bila kita menyambut nuzul Quran, kita ingat kepada Sayyidina Osman. Antara benda yang kita ingat. Sebab itu benda-benda sebegini kita kena ambil berat. Kita kena ambil berat. Walaupun nampak perkara yang ringan, nampak mudah, tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibunuh Sayyidina Osman dalam keadaan auratnya tak terbuka. Auratnya tertutup, terjaga, dan darah yang pertama terpancut di atas Al-Quran. Pasal apa? Pasal nak dibunuh pun masih baca Quran. Tuan-tuan semua, ulama menyebut darah pertama dia menitik terkena atas ayat fasayakfikahumullah wa was-sami'ul basir wa was-sami'ul alim. Fasayakfikahumullah wa was-sami'ul alim. Ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Akan Allah Subhanahu Wa Taala padakan kamu, cukupkan kamu, wa was-sami'ul alim. Ayat itu darah pertama Sayyidina Osman terpercik ke atas darah itu, menunjukkan Sayyidina Osman nak mati baca Quran. Mana tak pernah tinggal baca Quran. Begitu juga Sayyidina Osman tiap-tiap malam Allahu Akbar, sembahyang 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat sembahyang witir khatam Quran. Boleh ada berani? Tiap-tiap malam khatam Quran. Kita tuan-tuan semua sebulan bulan Ramadan pun boleh tahan je. Kalau sebulan bulan Ramadan ni 30 hari, 1 juzuk 1 hari, khatamlah Quran 1. Tapi kalau tak boleh juga 2 kali khatam. Tak boleh sekali, 2 kali boleh. Kita nak tiru Imam Syafi'i, tak mampu. Imam Syafi'i sebulan bulan Ramadan 60 kali khatam. 60, siang sekali, malam sekali. Ustaz, mustahil lah.
Mana saya baca satu hari pun tak habis. Yalah, awak baca. Imam Syafi'i baca lagu lain. Kita dah baca alhamdulillah. Memanglah 6 tahun tak habis tu. Imam Syafi'i baca lagu lain. Ini tuan-tuan semua karamah. Tuan-tuan kena faham istilah karamah. Karamah ni tuan-tuan semua bukan berjalan di atas air, terbang di udara. Karamah ni waktu singkat boleh buat banyak ibadat. Macam Rabi'atul Adawiyah, satu malam boleh semayang 400 rakaat. Tuan-tuan kira 2 rakaat katalah 2 minit paling ringkas. Tak cukup satu malam. Cukup tak tuan-tuan? Tuan-tuan balik kira dengan kalkulator 2 rakaat katalah 2 minit paling cepat. Tak cukup 400 rakaat. Tapi macam mana dia boleh semayang 400 rakaat? Cerita tipu. Takkan ulama' cerita tipu? Ni bukan Maharaja Lawak ni. Ni cerita ulama'. Takkan tipu. Habis tu macam mana? Ini dipanggil karamah. Macam mana Imam Syafi'i boleh khatam Quran 2 kali? Ini dipanggil karamah. Tuan-tuan semua, keramat. Orang Melayu panggil keramat. Allah Ta'ala bagi kepada dia keistimewaan. Dia boleh masa yang singkat, dia boleh buat banyak benda. Berkat masa dia tu. Macam pengalaman, tuan-tuan semua cerita pengalaman balik Mekah lah sikit kan. Sebenarnya baru balik daripada Mekah ni. Orang pergi Mekah tuan-tuan semua macam-macam. Ada. Sayati 'ala an-nas zamanun, akan datang pada manusia satu waktu. Akan datang satu waktu kepada manusia yahujjun nas lin-nuzha. Manusia pergi buat haji kerana melancong. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, umrah haji kerana bukan buat ibadat, nak melancong. Memang hari ni banyak tuan-tuan semua. Ada yang pergi kerana nak melancong. Pasal apa? Pasal bila orang semayang di Masjidil Haram, dia semayang di Masjid Negara. Apa Masjid Negara tuan-tuan? Dah milik lah. Tak. Pasal macam-macam orang yang pergi ke tanah haram ni bermacam-macam fi'il. Ada orang yang boleh duduk di masjid daripada pagi sampai ke malam. Ada orang boleh duduk 5 waktu je. Pergi sembahyang subuh balik, pergi sembahyang zuhur balik. Ada orang boleh duduk 1 waktu je, subuh, lepas tu nak balik. Ada orang langsung tak boleh pergi, sembahyang dalam masjid, dalam bilik je. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal anugerah Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu tak sama. Keistimewaan yang Allah Taala bagi itu bermacam-macam. Jadi tuan-tuan semua, itulah yang dipanggil karamah. Jadi tuan-tuan semua, dalam surah Baqarah ini Allah Taala sebut inilah kitab. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab lah, Allah Taala guna zalika. Zalika ni isim isyarat yang menunjukkan jauh. Nun, kitab. Nun je. Ada satu lagi hadhihi, ini. Ini dekat. Hadha, hadhihi, ini dekat. Kalau zalika, nun jauh. Pasal apa Allah Ta'ala kata nun kitab nun? Nak menunjukkan Al-Quran ni satu tempat dia duduknya tinggi. Al-Quran ni tempat dia tinggi. Macam kita kata nun jauh. Bukan dia rendah macam duduk gini. Kalau rendah dia kata hadza kitabun, ini kitab. Tapi Allah Ta'ala guna zalika, nun jauh. Isim isyarat, nun jauh. Kalau bahasa Arab. Ini jauh, kitab ni duduknya tinggi, nilainya tinggi. Nilainya tinggi, kedudukannya tinggi. Tapi datang kita meletakkan Al-Quran ni rendah. Tuan-tuan semua, tuan-tuan kena ingat, Al-Quran ini baca dia sunat. Satu surah je wajib baca. Surah apa tuan-tuan semua? Surah wajib baca, surah apa? Tidur semua dah. Surah apa tuan-tuan wajib baca? Surah Fatihah je. Surah lain semua sunat baca melainkan dinazarkan. Melainkan menazar. Contoh menazar macam mana? Kalau dapat sekian-sekian, aku nazar baca surah Al-Kahfi, maka wajib baca.
nak baca surah Kahfi tiap-tiap hari Jumaat, maka dia kena baca. Tetapi kalau tak nazar, tak ada apa, sunat je baca Quran. Tak ada satu ulama pun kata wajib baca Quran. Tetapi yang wajib mengamalkan isi Al-Quran. Baca Quran sunat, mengamalkan isi Al-Quran itu wajib. Macam juga tazkirah dengan sembahyang tarawih. Ini selalu kita sebut. Tazkirah itu wajib. Nuntut ilmu tu fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sembahyang tarawih tak ada satu ulama pun kata wajib. Tuan-tuan tak sembahyang tarawih pun tak apa. Tak sembahyang tarawih pun Allah Ta'ala tak tanya dalam kubur besok-besok pasal apa tak sembahyang tarawih, tak. Tapi kalau tuan-tuan jahil agama, sembahyang tak betul, puasa tak betul, tuan-tuan tak akan tanya besok-besok, kenapa puasa tak sah? Sebab tak mengaji. Kenapa tak mengaji? Malas, pukul terus. Itu kedudukan dia. Jadi baca Quran sunat, tapi amalkan wajib. Tuan-tuan, macam mana kita nak amalkan Quran kalau kita tak belajar? Kena belajarlah. Itu kelebihan majlis tazkirah itu. Pasal itu tuan-tuan semua, ada pula orang kata bila kita buat majlis tazkirah ni mengganggu. Dan bukan daripada kalangan orang awam. Bahkan 2-3 hari lepas, kira saya berdebat jugalah dengan seorang ustaz. Ustaz tuan-tuan semua, ustaz sendiri tak bagi tazkirah. Pasal apa? Pasal orang tak panggil dia tazkirah. Pasal orang tak panggil dia tazkirah, dia marah agaknya. Dia kata tak boleh tazkirah. Senang je ubatnya, panggil dia tazkirah baru dia boleh. Kalau panggil dia tazkirah, insya-Allah boleh. Dapat sampul sekeping boleh lah kot. Jadi tuan-tuan semua, dia kata tak boleh tazkirah. Pasal apa? Ganggu konsentrasi. Tuan-tuan semua, memang di zaman Imam Malik kata ilmu ini kena cari. Imam Malik kata ilmu perlu dicari, bukan dia datang. Bila Harun Ar-Rasyid kata panggil Imam Malik datang mengajar ke istana, Imam Malik kata apa? Ilmu didatangi, dicari, bukan dia mencari orang. Itu ijtihad Imam Malik, kata ulama. Tetapi di zaman ini yang cabarannya minda kita ni dah dijajah. Kalau kita berfatwa mengikut apa yang dikatakan oleh Imam Malik itu, maka rosaklah masyarakat. Maka di zaman ini ilmu kena mencari orang. Sebab tu ulama datang. Kalau ulama duduk di rumah, nak mengaji atas rumah aku lah. Jahil habis lah tu semua orang. Pasal cabaran hari ni banyak. Di zaman Imam Malik tak ada televisyen. Di zaman Imam Malik tak ada Facebook. Tak ada berasak tu. Tak ada WhatsApp. Tak ada apa lagi, Twitter. Tak ada Facebook. Tak ada Tenggo, macam-macam lah. Tak ada. Tenggo tu bukan menari Tenggo tu. Video call tu. Kan tuan-tuan silap faham pula. Zaman Imam Malik mana ada tu semua. Jadi cabaran dia tak ada. Dia boleh berfatwa begitu. Di zaman ini cabarannya banyak. Cukup cabaran televisyen, cabaran bola aja cukup tuan-tuan semua. Bola baru ni kan. Selangor tak ada. Kelantan lawan Johor. Ada. Jadi bila Kelantan lawan Johor, orang Kelantan datang ke Bukit Jalil. Lawanannya hari Sabtu, hari Jumaat dah sampai. Tak, malam tu dah duduk dah di Bukit Jalil tu. Wukuf di sana. Pasal kalau tak wukuf, besok tak ada tempat. Tuan-tuan semua, dia boleh penuhkan di petang Jumaat tu dah penuh dah. Berlawannya malam besok Sabtu. Macam mana orang boleh buat benda macam tu? Itu cabaran. Dia jajah minda kita. Jadi kalau kita ni tidak ambil kesempatan, tidak mengamalkan sistem taktik
peperangan, mencari ruang-ruang untuk menyampaikan ilmu. Bila masa nak sampai ilmu kat orang? Kalau nak sampai ilmu, suruh dia datang ke rumah lah, jahil habis orang. Terus semua tak boleh begitu. Kaedah yang begitu dah tak sesuai di zaman. Sebab tu kita, kenapa orang tanya, kenapa buat 4? Pasal kalau buat lepas witir, mana ada orang? Macam Masjid Kelangit semalam, dia buat lepas witir malam kemarin. Yalah, masa witir, masa terawih tu ramai orang. Bila dah semai witir, tak ada dah, tinggal separuh dah. Bila dah habis witir, lagi separuh tu. Betul. Tinggallah 2-3 sah. Jadi, yalah tak apalah ustaz, nak dengarlah. Yalah, dia kena ada kaedah juga peperangan ni, taktik dia. Ada dakwah tu. Jadi kita elok suara kita buat 4. Kalau nak balik kan nak sambung lagi. Jadi dia pun tunggulah. Walaupun tazkirah tu panjang, tunggu juga. Pasal nak sambung tarawih. Baik, tentu semua. Jadi itulah maknanya kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama kita. Kerana kita menghadapi penjajahan minda. Al-Fasudi Al-Burkarki datang pada tahun 1511 ke Melaka. Dia nak kata buku sejarah nak cari rempah. Nipu je tuan-tuan semua. Mana ada orang Portugis makan rempah. Yang rempah 100 ni mamak makan. Portugis tak makan rempah tuan-tuan semua. Dia makan steak. Lamb chop dia makan. Rempah-rempah ni orang India. Dia kata nak cari rempah di Melaka. Bukan nak cari rempah. Dia nak jajah negara Islam. Karena itu sebelum dia datang, yang menderma kapal itu semua gereja-gereja. Yang mengarahkan datang tu gereja. Tuan-tuan semua kena tengok balik sejarah. Yang mengarahkan Al-Fasudi Al-Burkarki datang tu adalah gereja. Maka dia datang ke Melaka nak mengembangkan missionary dia tu, Kristian. Tapi tak berjaya. Pasal apa? Pasal orang Melayu, orang Islam, jajah fizikal ni dia tak boleh. Tengok kes Natrah. Jajah fizikal tu semua, paksa. Dia tak berjaya. Yang keluar pergi buat demonstrasi masa tu lah. Dah demonstrasi masa tu. Yang pelaga ayam pun keluar. Yang kilah kain kat tepi pun keluar. Dah menentang. Dia tak boleh. Akhirnya orang kafir mengubah cara. Dia jajah pemikiran kita. Dan dia jajah melalui 5S. Ini tuan-tuan kena hafal. S pertama dia guna screen melalui layar, televisyen, laptop, handset. Itu kita boleh duduk depan apa, kalau yang kaki Facebook, dia boleh duduk depan Facebook sejam. Tapi dia nak baca Quran 5 minit pun rasa panas punggung. Allah, lama lah baca. Baru 4 ayat. Rasa lama dah. Kalau main Facebook, sejam dia tak selama. Kalau yang minat cerita Hindustan, sekarang cerita Korea. Trend cerita Korea, tuan-tuan semua. Mungkin tuan-tuan tak minat, orang belakang. Marah orang belakang. Orang lelaki mana minat Korea, dia minat Gusti, Undertaker, Big Show. Orang perempuan Korea. Dia cerita ni ikut trend. Sama Hindustan habis Kuch Hotahe, Kabi Kushi, Kabi Gam. Zaman cerita Melayu habis Ombak Rindu, tak Ombak Rindu. Habis trend tu. Masuk Korea pula. Jadi tuan-tuan semua, itu screen. S pertama screen. S kedua dia guna melalui sport, sukan. Yang saya sebut tadi. Macam mana dia boleh jajah kita, boleh pergi memuja sukan macam tu sekali. Dan macam mana dia masukkan unsur-unsur yang tak baik dalam sukan. Apa kaitan sukan renang dengan spender tu? Pasal apa nak berenang pakai macam tu? Tak boleh pakai elok-elok. Kalau pakai elok-elok pun boleh berenang. Tapi dia masuk dalam tu. Itu S kedua. S ketiga melalui seks. Melalui seks.
Dia propagandakan kepada kita seks. Macam-macam lah. S keempat, melalui song, nyanyi. Suka menyanyi. Dulu orang muda menyanyi Akademi Fantasia. Orang muda. Lama-lama orang tua penyanyi juga. Kilauan Emas. Dah tua dah. Iklan kat Simpang 3. Tuan-tuan pergi ke masjid Simpang 3 tu, nak kona ke kanan. Tuan Haji Aziz selalu pergi, nak pergi bengkel dia. Tengok situ. Iklan dia tungkat je. Dia pegang tungkat. Pasal apa? Pasal digalakkan orang tua menyanyi tu. Patutnya orang tua ni, ialah tuan-tuan semua, orang tua ke orang muda ke, semuanya tak bagus belaka buat maksiat. Tapi ulama kata 3 perkara. Huduh, tetapi 3 lagi lebih huduh. Apa benda? Pertama, takabur. Orang kaya takabur, teruk. Tapi kalau orang miskin takabur, lagi teruk. Dia kaya takabur, okeylah, boleh. Pasal apa takabur? Pasal kaya. Dia orang miskin. Pasal apa takabur? Pasal aku miskin. Tak munasabah langsung. Yang kedua, kata ulama, orang jahil malas beribadat, teruk. Tapi kalau orang alim malas beribadat, lagi teruk. Dah. Kalau dia kata, pasal apa malas ibadat? Pasal aku jahil. Pasal apa malas ibadat? Pasal aku alim. Tak munasabah. Yang ketiga, orang muda buat maksiat, teruk je lah. Memang teruk lah kalau orang muda buat maksiat. Tapi kalau orang tua buat maksiat, lagi teruk. Orang muda ni munasabah lah. Pasal apa buat maksiat? Sebab saya darah muda. Ni dah tua, gigi pun tak ada. Nyanyi tersembur keluar gigi pelesu. Jadi nyanyi juga lagi. Jadi pasal apa buat maksiat? Sebab saya tua. S keempat tu. Dan S yang kelima, melalui smoke, rokok. Smoke. Jadi bulan puasa ini bolehlah kita berazam untuk berhenti hisap rokok bagi yang menghisap rokok. Kalau rasa tak nak berhenti pun, berhentilah juga. Kan? Sebab apa? Sebab itu antara benda yang digunakan oleh Yahudi. Aging dia. S kelima, smoke. Jadi tuan-tuan semua, itulah perkara-perkara yang perlu kita sedar dan yang kita perlu fahami. Baik. Sikit lagi saya nak sambung pada ni. Dalam ayat ini, ayat ketiga ni, Allah Ta'ala sebut, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib, dan dia mendirikan solat dan bersedekah. Tuan-tuan semua, kita nak semayang dan nak bersedekah, syarat utama sekali kena beriman dengan benda yang ghaib. Syarat utama sekali beriman dengan benda yang ghaib, barulah boleh bersemayang, barulah boleh bersedekah. Pasal apa kita payah nak semayang dan payah nak bersedekah? Pasal kita tak beriman dengan yang ghaib. Tuan-tuan, bersedekah, semayang mungkin ramai yang boleh, bersedekah tu. Fenomena bersedekah ni kita tengok di tanah Melayu kita ni kurang. Di bulan Ramadan ni kurang sikit. Jadi terbalik, kita suka bersedekah di bulan Syawal. Boleh sedekah, tak ada masalah, bila-bila masa pun dapat pahala. Cuma kita cari waktu yang afdal. Waktu afdalnya ialah di bulan Ramadan ni. Jadi kalau kita banyak bersedekah di bulan Ramadan ni, tuan-tuan semua, lagi bagus. Tuan-tuan, saya teringatlah tuan-tuan semua, di Madinah kan, benda yang saya ingat tak ada di tempat lain. Kita masuk saja pintu pagar Masjid Nabawi tu, dah ada dah orang budak-budak tunggu. Heret kita masuk ke dalam masjid, berebut-rebut. Kita ingat berebut apa? Berebut nak suruh pergi buka puasa tempat dia. Di sini kalau berebut gitu, itu jual insurans. Heret, mari sini, tarik, bagi tarik. Ini tarik, suruh apa? Suruh pergi tempat dia buka puasa. Kita duduk nak bangun ambil air pun dia tak bagi. Duduk. Dia ambil belakang tu, macam raja tu. Itu keistimewaan yang ada di Masjid Nabawi. Di Mekah pun ada, tapi hebat Masjid Nabawi lagi. Orang suka bersedekah.
Pasal itu tuan-tuan semua, benda kalau dapat ada al-ghaib, beriman dengan yang ghaib tu, kita mampu bersedekah, rajin bersedekah. Pasal itu tuan-tuan semua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau tuan-tuan yang biasa pergi ke Masjid Nabawi lah, kalau tak biasa pergi mungkin boleh tengok gambar. Tuan-tuan yang biasa pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan akan nampak gambaran Babus Salam. Sebelum Babus Salam dia ada Babus Siddiq, pintu Abu Bakar Siddiq. Babus Siddiq ini tuan-tuan semua nak cerita Babus Siddiq ini. Asal Babus Siddiq ini inilah bilik Sayyidina Abu Bakar. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar hidup, bilik ini Sayyidina Abu Bakar duduk beribadat dalam tu, bilik kecil. Bila nak dibesarkan Masjid Nabawi, Nabi kata robohkan semua bilik lain, tinggal satu bilik je, bilik Abu Bakar jangan roboh. Tu tuan-tuan semua, khawkhah dia panggil. Tuan-tuan akan nampak dia tulis hijau situ, hadhihi khawkhatu Abi Bakrin Siddiq. Pasal apa bilik Abu Bakar ni tak dirobohkan? Tuan-tuan semua, bila Nabi SAW balik, undur sikit cerita, bila Nabi datang ke Madinah Hijrah, Nabi nak buat Masjid Nabawi. Bila Nabi nak buat Masjid Nabawi, Allah Ta'ala bagi ilham pada Nabi, tanah sesuai buat masjid, tanah tempat sekarang. Periksa tanah milik budak dua orang lelaki. Budak lelaki nama Sahal dengan Suhail. Maka Nabi SAW pun nak beli tanah itu, harganya 200 dinar. Nabi SAW nak istiharkan, nak kutip derma kilat. Belum sempat lagi Nabi kutip derma kilat, dah bawa dah Abu Bakar duit. Ya Rasulullah, ini 200 dinar, beli tanah untuk wakaf dan jadikan masjid. Tuan-tuan semua, tanah yang tapak Masjid Nabawi sekarang itu adalah wakaf Sayyidina Abu Bakar. Setiap hari orang semayang, berapa ratus ribu orang semayang, Abu Bakar dapat pahala. Sebab itu tuan-tuan semua, kemuliaan Abu Bakar tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun di kalangan umat ini. Orang semayang saja dia dapat pahala. Inilah ulama kata umur Abu Bakar cukup panjang sekali. Pasal apa dia panjang? Dia dah mati, pahala dia masih berjalan. Kalau tuan-tuan nak umur panjang, tuan-tuan berwakaf. Itu. Bukan umur panjang tu pada bilangan umur 100 tahun hidup lagi, dah. Umur panjang kita buat wakaf. Bila kita wakaf, selagi mana orang guna barangan wakaf kita itu, kita akan masih dapat pahala. Pada hari kita mati, kita bawa 100 pahala. Mungkin nak sampai kepada hari kiamat besok-besok, pahala kita dah menjadi 100,000. Pasal apa? Orang duk guna barang kita. Itulah maksudnya umur kita panjang. Dah mati tapi seolah-olah masih beramal ibadat lagi. Jadi jangan lepaskan peluang berwakaf. Ada boleh buat wakaf apa-apa. Wakaf beli kemah ke, wakaf beli kamera ke. Tak, kamera baru ni. Wakaf beli kamera ke, lampu ke, tak kisahlah wakaf apa pun. Tuan-tuan semua jangan lepaskan peluang, walaupun sekadar RM10, RM20. Kerana kadang-kadang kita tak nampak pahala tu. Di akhirat nantilah baru kita nampak. Bila mati nampak. Tak sekali orang tekan kamera tu, kita dalam kubur dapat pahala. Daripada mana pahala ni? Rupanya kamera. Ada duk rakam Ustaz Zaki ceramah. Tak, datang orang lain rakam pula. Kita dah mati dah. Pahala tu masuk lagi. Semayang tak ada, tuan-tuan mati. Mana dapat pahala semayang dah? Nak semayang tak boleh dah. Ada orang semayang dalam kubur. Tuan-tuan pergi dengan kubur, pernah dengar? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Pernah dengar tak? Kalau dengar, tuan-tuan lari balik, minta buka balik. Pasal tak ada orang tak boleh semayang dalam kubur. Haji pun tak boleh dah, habis dah. Itu tuan-tuan. Maknanya peluang yang ada jangan dilepaskan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Tiap-tiap hari matahari naik, ada dua malaikat berada di matahari tu. Dua malaikat duduk di matahari. Satu malaikatnya doa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kepada orang yang bersedekah pada hari ini ganti. Seorang lagi malaikat berkata, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah ya Tuhanku, berilah orang yang kedekut hari ini hancur harta dia. Itu doa tiap-tiap hari malaikat. Jadi tuan-tuan semua jangan kedekut, tak lama hancur harta. Jadi tuan-tuan semua, sekadar itulah. Saya ingat taklim pergi dah, cukup tu. Dah cerah dah kat luar. Jadi sekadar itu dulu tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkatannya, dan tuan-tuan semua, masa di akhir zaman ni sekejap je. Hari ni dah 18, 2 hari lagi masuk 20 dah. Dah dindong-dindong raya habis. Ramai orang menunggu bilalah nak raya. Dia tunggu bila nak raya. Tak ramai orang tunggu Allah nak habis dah Ramadan. Jarang orang cakap begitu. Yang ramai bila nak raya. Itu budak kecil tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan duk tanya begitu, bila raya? Nanti semayang duk sebelah belakang lah. Kelas tu je lah. Tuan-tuan orang yang kalau kita orang yang beriman, kita akan rasa rugi Ramadan dah nak habis. Jadi kejarlah peluang yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkatnya yang kita dengar pada pagi ini. Ampun dan maaf kalau ada tersalah dan tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.